Audio Jungle. Muhammad Sepang, silakan. Sepang, jawab. Atau Jaya tak ada kan? Okay. Terima kasih kepada Tuan Speaker kerana membenarkan saya untuk berbahas mengenai pindaan ke Akta Kerja 1995. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah bukan pada kerajaan itu, kerajaan buat atap, tapi pada kerajaan PH. Kerana saya telah dengar perdebatan ataupun perbahasan daripada Yang Berhormat daripada Ibu Barat yang menyatakan bahawa pindaan Berantas Kerja ini telah pun dilupuri oleh beliau dan juga Yang Berhormat Pengurusi semasa mereka menerajui kementerian yang berkenaan. Jadi saya rasa sepatutnya kerajaan Tebuk Atap sepatutnya memberikan tahniah kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dan jangan lokek sangatlah. Yang pertama. Yang keduanya, saya ingin menyatakan bahawa walaupun saya secara umumnya mengatakan bahawa pindaan ini banyak yang mendatangkan kebaikan dan saya harus ucapkan tahniah, tapi saya rasa untuk tujuan perbahasan ini saya ingin menimbulkan beberapa perkara yang mungkin boleh difikirkan untuk diperbaiki. Antaranya, Tuan Speaker, saya melihat kepada pindaan ini antaranya kita akan memberi kuasa yang agak terlalu besar kepada DG ataupun Director General. Sebagai contoh, dalam perkara Seksyen 60K yang dimasukkan berkaitan dengan employment of foreign employee dengan izin, no employee shall employ a foreign employee unless prior approval has been obtained from the Director General. Kemudiannya berkaitan dengan larangan diskriminasi, juga kuasa DG juga diberikan. Jadi saya nampak walaupun saya tidak ada masalah dari segi memberikan kuasa ini, tetapi saya agak khawatir jika tidak ada satu mekanisme untuk kita membuat satu semak imbang ke atas kuasa ini, kita khawatir kuasa ini akan boleh menimbulkan salah guna dan juga menimbulkan mungkin elemen arbitrariness ke atas pemegang kuasa itu. Terusnya saya juga ingin merujukkan kepada berkaitan dengan discrimination in employment, iaitu berkaitan dengan Seksyen 69F. Tuan Speaker, tadi kita telah dengar daripada Yang Berhormat Tompat, Yang Berhormat daripada Pasir Mas yang mengatakan bahawa tentang pakaian tudung oleh kaki tangan orang Islam. Kaki tangan orang Islam yang beliau mengatakan tidak ada protection di bawah undang-undang ini. Untuk makluman Yang Berhormat Tompat dan juga Yang Berhormat Pasir Mas, saya menyatakan bahawa kalau kita baca Seksyen 69F ini, iaitu discrimination in employment ini, secara lebih harmonious, lebih longgar sikit ataupun liberal sikit, kita akan boleh mengatakan bahawa seksyen ini melindungi pekerja-pekerja yang memakai tudung. Kerana telah ada kes-kes di mahkamah yang memutuskan bahawa Seksyen 8 ataupun Artikel 8 perlembagaan yang ada kaitan dengan diskriminasi ini ataupun Equal Protection Clause ini nak dibaca dengan Artikel 5/1 perlembagaan, di mana tidak boleh wujudnya unsur-unsur arbitrariness dengan izin dalam segi kita membuat keputusan. Dan saya rasa kalau Seksyen 69F ini dibaca dengan lebih harmoni, saya percaya perlindungan ke atas pekerja-pekerja yang memakai tudung boleh dilindungi di bawah seksyen ini. Jadi saya rasa pihak PAS tidak perlulah nak jadi hero untuk mengatakan seolah-olah kita kerajaan Pakatan Harapan tidak melihat ini. Sebab kita beza dengan kita dengan PAS lah, kita melihat dari sudut yang lebih luas. Sedangkan PAS melihat mesti ada perkataan tudung itu. Kita berbeza dengan PAS. Kita nampak perkataan tudung itu bagi kita bukan sebagai minta laluan Tan Bertuah. Silakan. Sebenarnya Pakatan Harapan melihat benda tu sempit, isu pakai tudung. Kita melihat isu hak untuk melaksanakan tuntutan agama. Ini adalah merupakan perkara yang besar. Tapi Pakatan Harapan melihat kecil pakai tudung sahaja, dan mungkin sebahagiannya tidak merasakan menutup aurat itu penting. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Empat.
Daripada soalan yang Berhormat Tumpak, saya percaya nampak memang Yang Berhormat tidak begitu faham dengan apa yang saya terangkan. Saya maafkan lah sebab Yang Berhormat mungkin menghadapi masalah untuk memahami apa yang saya sebutkan. Sebab Yang Berhormat ini perkara yang agak tinggi, Yang Berhormat mungkin susah nak faham lah. Terusnya saya ingin menunjuk pada isu berkaitan dengan perlindungan ke atas pekerja-pekerja wanita yang pregnant. Yang ini satu lagi perkara yang saya rasa saya harus puji kerana inilah perkara yang telah menjadi satu igawan kepada pekerja-pekerja swasta dalam kes yang melibatkan pramugari MAS yang telah dipecat kerana kesalahannya kerana mengandung. Dan mahkamah telah memutuskan bahawa collective agreement tidak termasuk dalam perkataan definisi law dalam perlembagaan, dan mahkamah juga telah memutuskan bahawa perlindungan terhadap pekerja-pekerja wanita yang mengandung ini di bawah artikel 8 ini adalah lebih tertakluk kepada pekerja-pekerja di sektor awam, bukan sektor swasta. Jadi saya rasa dengan adanya section yang terbaru ini yang dimasukkan untuk kita melindungi pekerja-pekerja wanita yang mengandung ini, saya rasa ini satu perkara yang amat baik dan saya harap perkara ini dapat kita laksanakan dengan baik. Silakan. Ya Muhammad, dengan izin, kalaulah pihak di sebelah sana yang telah bangun tadi bercakap tentang hak untuk memakai tudung, kita menghormati hak wanita untuk memakai tudung. Sekarang perkara yang telah saya bangkitkan tadi, kalau PAS adalah sebahagian daripada kerajaan, soalan saya, kenapa sehingga hari ini tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun pegawai daripada kedutaan India dipanggil untuk memberi penjelasan oleh Wisma Putra mengenai hak kanak-kanak murid-murid yang pergi ke sekolah di Karnataka yang dilarang memakai hijab? Kenapa tidak? Apa pendirian PAS atas perkara ini? Yang itu kerja PAS lah. Tapi saya rasa memang PAS mungkin mengalami penyakit memilih diskriminasi terpilih. Mereka hanya pilih dalam isu tertentu saja. Sebab itu masa dah habis, Muhammad. bagi mereka mungkin orang-orang di India tidak melibatkan pengundi Jangan yang merapuh lah, Sepang. Duduklah, cukup lah, cukup. penting. Merapuh sangat. Muhammad, masa dah habis. Yang Muhammad, bagi laluan. Sekejap je. Saya nak gulung. Sependek minit boleh tunggu ya. Tolong ringkaskan. Okey. Pak Speaker, saya ingin menyatakan bahawa berkaitan dengan notice on sexual harassment. Tuan Speaker, saya merasakan bahawa peruntukan yang di bawah Section 82H ini satu peruntukan yang baik. Cuma saya mengharapkan kalau boleh ada lebih more bites on this section supaya mana-mana pekerja yang mungkin tertakluk pada sexual harassment boleh diberikan pembelaan yang sewajarnya. Yang terakhir, Tuan Speaker, saya harap telah dinyatakan tentang gigs ekonomi. Tuan Speaker, saya rasa ini adalah satu perkara yang mungkin pihak kerajaan kena fikirkan sebab memang jelas bahawa dalam pindaan perlembagaan ini sektor gigs ekonomi ini tidak dapat perlindungan yang sewajarnya. Sedangkan mereka ini memang pekerja-pekerja yang kita rasa banyak membantu kita dan mereka perlu diberikan perlindungan sebagai contoh perlindungan insurans dan sebagainya. Dan yang terbaru, Tuan Speaker, saya telah baca satu artikel dalam Financial Times yang mengatakan bahawa sekarang berapa ramai pekerja-pekerja gig ekonomi ini mengalami depression akibat daripada pandemik dan juga akibat daripada perang Ukraine ini. Mereka mengalami satu depression kerana sektor ini adalah sektor yang terjejas secara teruk akibat daripada peristiwa itu. Saya harap kerajaan boleh memikirkan supaya ada perlindungan ke atas pekerja-pekerja gig ekonomi. Sekian, terima kasih.